Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris dan anda sedang menonton Fokus minggu depan di mana seperti biasa kita akan membincangkan perkara-perkara yang dijangka akan mendominasi berita sepanjang minggu depan. Dan musim pilihan raya ini tidak lain tidak bukan dan juga sempena penamaan calon pada hari ini, kita tidak boleh lari daripada hakikat bahawa sudah tentu berita-berita kempen untuk PRN 6 negeri ini akan mendominasi semua berita, sama ada di media sosial maupun di akhbar maupun di televisyen. Sedikit imbasan kembali, awal tadi 572 calon layak bertanding dalam PRN kali ini melibatkan 6 negeri, Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Selangor dan Terengganu dan juga pilihan raya kecil untuk kerusi Parlimen Kuala Terengganu. Pengurusi Suruhanjaya Pilihan Raya Tan Sri Abdul Ghani Saleh berkata daripada 573 kertas penamaan yang diterima, hanya satu kertas telah ditolak, iaitu di kawasan Dewan Undangan Negeri N09, iaitu Kota Lama di Kelantan. SPR telah menerima dan mengesahkan sebanyak 573 kertas penamaan bagi 245 kursi Dewan Undangan, Dewan Negeri, Dewan Undangan Negeri, iaitu kerusi bagi negeri Kedah, Kelantan, Terengganu, Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan, serta satu kursi Parlimen P036 Kuala Terengganu. Daripada 573 kertas penamaan tersebut, satu kertas penamaan calon telah ditolak di DUN N09 Kota Lama, Kelantan. Jumlah calon yang bertanding mengikut parti adalah seperti berikut. Perikatan Nasional PN 168, Pakatan Harapan PH 138, Barisan Nasional BN 108, Parti Islam Malaysia PAS 78, Ikatan Demokratik Malaysia Muda 19, Parti Rakyat Malaysia PRM 13, Parti Sosialis Malaysia PSM 4, Penang Front Parti PFP 2, Parti Utama Rakyat PUR 1 dan Parti Bebas 41. SPR turut mengumumkan bilangan pertandingan berpenjuru yang menyaksikan pertembungan 1 lawan 1 di 181 kawasan, 3 penjuru 51 kawasan, 4 penjuru 13 kawasan dan 5 penjuru di satu kawasan sahaja, iaitu DUN N34 di Lunas, Kedah. Manakala bilangan calon mengikut jantina melibatkan 501 orang calon lelaki dan 71 calon wanita. Umur calon tertua adalah di DUN Pantai Jerejak, Pulau Pinang, iaitu 80 tahun dan calon termuda adalah di DUN Bukit Antarabangsa yang berusia 23 tahun. Baik, itu angka-angkanya. Semuanya kita akan saksikan pada 12 Ogos nanti, hari pengundian di 6 negeri untuk semua kerusi DUN dan juga satu kerusi Parlimen, iaitu Kuala Terengganu. Saya mahu membawa masuk ke dalam perbincangan penganalisis pilihan raya Dr. G. Manimaran yang menyertai kita secara dalam talian sekarang. Dr. G, selamat petang. Selamat petang, Luqman. Selamat petang. Dr. G, ada dua cara yang kita sering melihat pilihan raya negeri ini. Ada kelompok yang melihat ia sebagai referendum terhadap pentadbiran negeri, melibatkan isu-isu kenegerian yang lokal dan sebagainya. Dan ada juga satu lagi kelompok yang menganggap ini adalah satu referendum kepada kerajaan persekutuan, kepada kerajaan perpaduan BN dan juga PH. Dr. G, pendapat berkenaan dengan mana satu yang adakah kita akan saksikan dia lebih kepada referendum kerajaan persekutuan atau masih lagi akan didominasi oleh sentimen dan isu kenegerian? Pada pandangan saya, dia akan ada dua, kita kena melihat secara makro dan mikro lah. Ya. Apapun kita tidak boleh lari daripada penilaian isu-isu dari peringkat nasional. Sebab walaupun ini hanya melibatkan 6 buah negeri, ya, selepas pilihan raya umum 10 bulan lepas, hampir 10 bulan lepas, saya melihat bahawa isu kalau kita melihat hampir setiap hari kita berhadapan dengan politicking,
kempen-kempen secara rasmi, aktiviti politik semuanya menjurus ke arah uh, dua peringkat, iaitu peringkat nasional dengan peringkat negeri. So saya melihat akan ada peringkat isu-isu peringkat nasional, di mana pihak yang berada dalam kerajaan akan terus mengekalkan rekod pencapaian setakat 10 bulan lepas. Di pembangkang juga akan, di mana kita melihat akan mempertikaikan, mempersoalkan dan berbagai lah ya yang kita telah melihat, dan saya rasa benda itu akan menjadi dalam tempoh kempen 14 hari, akan lagi 13 hari lagi ya. Dan kemudian kita peringkat nasional, itu satu nasional, itu peringkat negeri, peringkat lokal, kan akan ada isu-isu tersendiri. Sebab itu nanti kita akan melihat bahawa akan ada manifesto peringkat nasional, peringkat negeri, peringkat lokal, dan tempat calon bertanding. So semuanya kita melihat ada. Tetapi yang macam mana Lokman kata tadi, ada juga yang melihat ini sebagai referendum ke atas pencapaian dan prestasi kerajaan pusat ya di peringkat referendum. Perception itu akan wujud. Kita tidak dapat lari ya. Dulu beberapa dekad datang beberapa tahun lepas, bila ada pelari kecil pun kekalahan, kalau kita klik secara khusus kalau boleh kita tahun 2018 ada banyak pelari kecil tahun 2018-19 bila parti kerajaan kalah dalam beberapa pelari kecil, dan mereka itu semua meletakkan sebagai referendum persepsi ke arah prestasi dan pencapaian. Itu kita tidak dapat elakkan, itu adalah lumrah politik. So apapun yang penting ialah parti mana-mana calon yang parti yang bertanding itu melihat isu itu sebagai konstruktif, bersifat membina untuk menyuburkan, menyegarkan semangat demokrasi ataupun semangat demokrasi semasa pilihan raya dan pemilihan. Ya, strategi Perikatan Nasional agak jelas, Dr. G ya. Strategi, kumpulan sasarannya, naratifnya. Tapi bagi PHBN pula, mereka sudah tentu mengharapkan vote transferability, iaitu perkongsian undi atau pertukaran sokongan antara penyokong kedua-dua BN dan PH. Dan kita saksikan hari ini secara rasminya mereka tidak ada pertindihan kerusi dari segi calon. Di mana BN bertanding, di situ PH tidak bertanding, dan juga sebaliknya. Jadi apa yang diharapkan oleh mereka adalah penyokong BN akan menyokong calon PH di mana tidak ada calon BN, dan sebaliknya penyokong PH akan menyokong calon BN. Adakah Dr. G merasakan bahawa vote transferability yang sempurna atau setidak-tidaknya yang signifikan akan terjadi mengambil kira sentimen pengundi? Ya, sebelum saya menjawab soalan itu, saya melihat bahawa sebagaimana diumumkan oleh SPR sebentar tadi dalam beberapa jam lepas, jumlah calon bertanding kali ini di 6 negeri 572. Ini jumlah ini lebih kecil berbanding dengan 6 negeri pada 2018 ya. Masa itu 733. Dan benda itu ada kaitan dengan apa yang ditanyakan Lokman tadi, transferability, sokongan. Ini pun kali pertama kita melihat BN lepas lebih 60 tahun dalam pilihan raya perikatan dengan perikatan dulu dan kemudian Barisan Nasional bertanding sebagai satu rakan bersama dalam kerajaan ataupun kerajaan perpaduan yang ada sekarang. So mereka melihat bahawa begitu juga PH yang menjadi musuh ataupun pesaing yang sengit dalam pilihan lepas, kali ini mengambil pendekatan yang berbeza, jauh berbeza. Ini satu sejarah dalam pilihan kita selepas 60 tahun, 63 tahun dan sebagainya. Dan kalau kita melihat transferability sangat penting bagi kedua-dua parti tersebut, gabungan tersebut. Ya, dua gabungan utama dalam sejarah pilihan raya, mereka melihat bahawa tanda apa yang wujud, kelainan yang wujud, perselisihan faham yang wujud, permusuhan yang wujud itu, mereka kena tepikan untuk mencari kemenangan mutlak yang contoh kalau kita melihat khusus di negeri khusus macam di negeri 9 ya. Kita melihat apa yang berlaku prestasi parti-parti yang bertanding dalam pilihan raya umum Parlimen yang lepas, bulan November yang lepas, melihat bahawa undi campuran antara PH dengan BN, undi mereka tu kalau dicampur dia akan membawa kepada kemenangan mutlak. So sekarang isunya ialah bagaimana
Kedua-dua parti atas persekitaran situasi di mana mereka berusaha bersaing sesama mereka dalam satu pertumpahan yang sengit ya, yang kita tak pernah lihat dalam mana-mana sejarah, tapi mereka berlaku. Bagaimana mereka nak tepikan semua semangat ini, kelainan itu dan membawa undi. Itulah cabaran kepada jentera mereka 14 hari yang akan datang menjelang 12 Ogos. Transform, terjemahkan sokongan mereka dalam peti undi. Itu adalah kelebihan sebab itu akan menentukan sama ada parti gabungan tersebut dapat kalau di Selangor, adakah mereka boleh dengan sokongan itu transfer mengalih sokongan, membawa sokongan bersama dalam platform yang bersama untuk mengekalkan 2/3. Itu cabaran mereka. So mereka kena melakkan saya. Kita pernah dengar bila kita bersembah dengan ahli-ahli mereka ataupun di setengah tempat unsur tidak dapat menerima ya. Macam ada seorang pemimpin kata dalam laporan dia kata mereka rasa pelik untuk bersama ya. Saya kira bagaimana transform terjemahkan kelainan itu, sifat-sifat itu, ciri-ciri tersebut dalam bentuk undi yang akan datang. Kalau mereka dapat, mereka boleh, kalau nak betul. So sekarang mereka kena letak sasaran sama ada nak kekalkan 2/3 di DUN ataupun dan sebaliknya ya. Itulah cabaran dan sabotaj bagaimana mereka nak elakkan. Jentera saya rasa kalau itu saya rasa jentera akan bergerak dengan lagi aktif dalam dalam proses tempoh berkempen. Kali ini kita melihat bahawa pertumbuhan lebih bersifat berbentuk dua gabungan besar. Satu gabungan unity government yang dianggota oleh PH dengan BN. Dalam BN pun hanya sebuah parti yang meletakkan calon, dua komponen tidak bertanding iaitu MIC dengan MCA, UMNO dengan di sana Perikatan Nasional. Dan juga adakah boleh mengatasi masalah satu isu yang besar disebutkan boleh gelombang hijau ataupun sentimen ataupun sokongan bersifat sentimen iaitu Islam, agama dan kaum ya, itu semua. So semua itu akan menjadi cabaran, pasti akan menjadi satu cabaran, saya lihat perang PRN ini yang paling sengit dalam sejarah ya, PRN yang paling sengit sebab 6 negeri khususnya sebab diadakan secara serentak berasingan tetapi serentak 6 negeri itu akan menjadi bagi saya melihat satu persaingan yang begitu sengit dalam sejarah kita. Baik. Terima kasih penganalisis pilihan raya Dr. G. Manimaran. Kita akan berhenti rehat seketika. Selepas ini kita akan melihat lebih mikro salah satu negeri yang dikatakan akan menjadi medan perang, battleground, iaitu Selangor. Fokus minggu depan kembali selepas ini. Kembali bersama Fokus Minggu Depan. Sudah tentu Fokus Minggu Depan akan didominasi oleh laporan dan berita berkenaan dengan pilihan raya negeri. Hari ini selesai penamaan calon dan kita tunggu kira-kira 2 minggu lagi untuk penduduk 6 negeri ini memilih kerana kerusi yang akan dipertandingkan. 572 calon di 6 negeri termasuk seorang calon satu kerusi parlimen iaitu Kuala Terengganu yang akan diadakan serentak bersama dengan PRN pada 12 Ogos nanti. Kita mahu lihat lebih terperinci, lebih teliti di salah satu negeri yang dijangka mungkin akan mencatatkan beberapa kejutan. Negeri yang dikatakan akan menjadi medan perang, battleground, iaitu Selangor. Gabungan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional diyakini mampu mempertahankan Selangor dalam PRN kali ini. Kata calon Dun Sungai Tua, Datuk Seri Amiruddin Syari, ia berlandaskan kesinambungan track record gabungan politik itu. Persiapan kita, alhamdulillah kita nak menyambung ataupun kesinambungan kepada pencapaian yang telah kita gembling dan juga contoh bagaimana kita mampu berdepan dengan pelbagai ujian khususnya ketika pandemik, banjir dan juga masalah ekonomi. Dan ini semua adalah bukti nyata yang bukan hanya tawaran-tawaran yang cuba dibuat oleh pihak-pihak lawan. Walaupun sebahagian daripada kawan-kawan kita ini terlibat dengan pentadbiran sebelum ini, tapi mereka tak terlibat apabila kita berdepan dengan pandemik, dengan banjir. Dan itu situasi yang memberikan contoh nyata kepada rakyat how the government ataupun kerajaan negeri bertindak dan bagaimana kumpulan kita mampu untuk melaksanakan tugas di samping mengekalkan pencapaian ekonomi.
Baik, Amiruddin sendiri akan bertanding di kerusi DUN N16 Sungai Tua yang akan menyaksikan pertembungan 3 penjuru dalam PRN kali ini melibatkan dirinya sendiri yang mewakili Pakatan Harapan dan juga calon Perikatan Nasional Hanif Jamaluddin dan juga seorang calon bebas Ji Suman. Pengumuman calon itu dibuat oleh pengurus pilihan raya kerusi N16 pagi tadi, Nur Azlina Abdul Aziz, di Pusat Penamaan Calon SMK Sungai Pusu. Pada PRU 14 yang lepas, Amiruddin menang dengan majoriti 11,374, mengalahkan 3 calon lain bagi DUN berkenaan. PRN Selangor kali ini menyaksikan seramai 138 calon dari pelbagai parti politik berentak untuk merebut 56 kerusi yang dipertandingkan. Gabungan Pakatan Harapan Barisan Nasional menampilkan 20 calon dari PKR, 15 dari DAP, 12 dari BN dan 9 dari Amanah. Manakala PN menampilkan 31 calon dari Parti Pribumi Bersatu Malaysia, 17 dari PAS dan 8 kerusi ditandingi oleh Parti Gerakan. Sementara itu, Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional Selangor, Datuk Seri Azmin Ali menegaskan tidak pernah lari daripada kawasan seperti yang didakwa oleh setengah pihak. Beliau menegaskan bertanding di kerusi DUN Hulu Kelang membuktikan beliau tidak pernah bertindak sedemikian. Saya redha di atas kekalahan yang lalu. Kita melakukan muhasabah. Mungkin ada kelemahan, kita harus perbaiki. Namun Hulu Kelang merupakan base, my political base. Saya diberikan mandat dalam politik ini seawal 1999 di Hulu Kelang. Dan ketika saya dipilih menjadi ahli Parlimen Gombak, Hulu Kelang adalah dalam Parlimen Gombak. Jadi tidak timbul soal lari seperti yang didakwa oleh musuh-musuh politik saya. Yang lari daripada political base adalah orang seperti dari Permatang Pauh, lari ke Port Dickson, lari ke Tambun, itu lagi. Tapi Hulu Kelang merupakan kampung saya. Saya dibesarkan di Kampung Kelanggit Baru semenjak 1968 dan rumah saya, ibu bapa saya merupakan yang pertama meneroka kampung tersebut. Baik, kita ingin terus bersama Fariz Azman, wartawan Astro Awani yang membuat liputan di Selangor sempena PRN ini. Fariz, ramai orang yang menganggap bahawa 5 negeri lagi itu mungkin tidak dramatik seperti Selangor. Ramai yang menjangka bahawa mereka boleh menjangka siapa yang akan menang di negeri-negeri itu. Tetapi Selangor sering dicanangkan sebagai salah satu negeri yang mungkin akan mencatatkan beberapa kejutan. Mungkin akan jadi medan peperangan, battleground. Itu adalah telahan dan analisis mungkin dari jauh berdasarkan data dan cerapan dan sebagainya. Tapi Fariz berada di situ, di lapangan, on ground. Adakah ia merasa, selepas penamaan calon hari ini, adakah Fariz merasakan melihat kepada suasana on ground itu Selangor ini bakal menjadi battleground state? Baik, sebenarnya telahan itu dapat saya gambarkan dalam proses penamaan calon pada pagi tadi di kita katakan SMK Sungai Pusu sebenarnya, Lokman. Apabila kalau kita tengok sebenarnya pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin mengiringi Datuk Seri Muhammad Azmin Ali yang juga merupakan calon bagi Hulu Kelang, begitu juga dengan Muhammad Hilman Idham bagi calon Gombak Setia dan juga seorang lagi calon yang akan bertanding berdepan dengan saingan yang agak sengit iaitu Menteri Besar daripada Pakatan Harapan. Baik, begitu juga dari sudut Pakatan Harapan Barisan Nasional memperlihatkan pada pagi tadi Perdana Menteri, ini adalah lokasi pertama sebenarnya, Lokman, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turun untuk mengiringi calon-calon dan membantu memberikan semangat kepada calon, terutamanya calon DUN Sungai Tua iaitu Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari. Dan ia sedikit sebanyak menggambarkan bagaimana pentingnya Selangor ini dalam PRN Selangor yang boleh kita katakan ibarat battleground. Malah sebentar tadi juga pada pagi tadi Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jino daripada GRS, begitu juga difahamkan Premier Sarawak juga ada, begitu juga Ketua Timbalan Ketua Menteri Sabah juga Datuk Seri Bong Montaradin ada, begitu juga dengan Datuk Tan Sri Hanifah Aman ada, dan beberapa sosok-sosok politikal yang kita katakan penting sebelum ini turut memberikan gambaran jelas bahawa Selangor ini dilihat
better ground buat ketika ini dan difahamkan ini hanya permulaan sebenarnya Luqman. Kalau kita melihat dari sisi politik, dinamika politik juga seperti mana di Gombak Setia sebelum ini dimenangi oleh Muhammad Hilman ketika beliau bersama dengan Pakatan Harapan pada 2018. Tetapi ketika ini beliau bersama dengan Perikatan Nasional bagaimana untuk beliau kita katakan retain seat itu dengan menerusi tiket Perikatan Nasional. Jadi kita katakan dinamika politik di Selangor ini juga memberi sedikit sebanyak gambaran bahawa ini adalah battleground sebenar dalam 6 negeri pilihan raya yang akan berlangsung dan 12 Ogos nanti sebenarnya Luqman. Faris, Selangor ni juga agak menarik kerana anggapan umumnya adalah mungkin pemikiran dan persepsi mereka yang tinggal di kawasan-kawasan yang lebih urban sangat berbeza dengan mereka yang tinggal di kawasan-kawasan yang mungkin kurang urban, semi-urban atau kawasan-kawasan pedalaman Selangor, khususnya di bahagian utara dan sebagainya. Adakah jangkaan atau stereotip ini masih lagi realistik, masih lagi munasabah, Faris, pada tahun ini untuk PRN kali ini? Baik, ia bergantung sebenarnya. Kalau kita bahagikan kepada dua, seperti mana saya mengambil selatan Selangor dan juga rakan tugas Hasimi Muhammad bertugas di kawasan utara dan juga barat Selangor. Ya benar, ada juga kita katakan populasi yang berpusat semi-urban dan juga urban itu mungkin persepsi mereka terhadap politik itu berbeza. Tetapi kali ini ia bergantung juga dengan isu-isu yang boleh dimainkan oleh parti-parti politik yang bertanding. Contohnya sebagaimana dimaklumkan oleh pengerusi Perikatan Nasional sebentar tadi, Tan Sri Muhyiddin Yassin, ketika saya temui beliau mengatakan antara manifesto yang terkandung yang akan dilancarkan oleh PN di 6 negeri ini termasuk dengan isu kos sara hidup. Dan kita tahu isu kos sara hidup ini dia merangkumi dan merentasi parti-parti politik. Jadi isu-isu yang dimainkan oleh pemimpin atau parti politik ini untuk menarik minat pengundi ini juga memainkan peranan yang agak penting faktor-faktornya. Tetapi sudah tentu di kawasan-kawasan bandar, persepsi mereka terhadap parti-parti politik tertentu itu mungkin susah nak diubah, tetapi ia bergantung juga kepada isu yang dimainkan sebenarnya Luqman. Kerana Selangor juga kita memperlihatkan dalam tempoh beberapa PRU bagaimana 2008 Barisan Nasional telah pun tewas dan PH ketika itu Pakatan Rakyat mengambil alih dan kemudiannya kita melihat 3 penggal bagaimana Pakatan Harapan dapat terus menerajui dan ketika ini Perikatan Nasional juga dalam misi untuk merampas negeri Selangor antara negeri kita katakan yang membeli KDNK yang tertinggi di Malaysia. Jadi boleh katakan ia tertumpu juga di Selangor. Isu-isu yang boleh dimainkan di Selangor itu juga antara isu-isu sentrik, isu-isu yang sentral yang boleh dimainkan di seluruh Malaysia sebenarnya Luqman. Ya, itu menarik Faris. Kerana kita bincang berkenaan dengan sama ada PRN kali ini akan didominasi oleh isu-isu kenegerian ataupun ia adalah referendum kepada kerajaan persekutuan di peringkat federal, di peringkat persekutuan. Dan mungkin negeri-negeri lain nampak ada sedikit kecenderungan untuk fokus pada isu kenegerian, tetapi Selangor mungkin lain ceritanya kerana ramai yang boleh setuju bahawa Selangor ini tidak ada begitu banyak isu-isu negeri yang negatif atau yang dramatik. Ada sedikit sebanyaklah, tapi tidak begitu banyak. Pentadbirannya agak baik kalau kita lihat pada angka. Masih lagi negeri paling maju, masih lagi negeri yang paling membawa menjana KDNK paling tinggi dan sebagainya. Jadi adakah Selangor ini sememangnya akan jadi negeri yang menyaksikan undian diberikan berdasarkan referendum kepada kerajaan persekutuan, bukan isu-isu kenegerian Selangor? Baik, sebab kita tengok track record rakyat sendiri sebenarnya, bukan hanya track record pemimpin, bagaimana kita katakan pola pengundian rakyat di kawasan-kawasan urban dan semi-urban ini dikatakan parti-parti tertentu mungkin di kawasan utara mereka boleh katakan safe deposit buat mereka, tetapi ia berubah apabila dinamika politik Malaysia juga berubah selepas pandemik. Begitu juga dengan kita memperlihatkan bagaimana beberapa kerajaan persekutuan dibentuk dalam tempoh yang agak singkat. Begitu juga kerajaan negeri meskipun masih lagi 3 penggal dan hari ini Pakatan Harapan berharap dapat meneruskan kesinambungan mereka selepas 3 penggal. Begitu juga Perikatan Nasional mahu merampas negeri Selangor. Tetapi kita memperlihatkan juga apabila saya bertemu dengan rakyat di bawah, terutamanya peniaga PKS, begitu juga dengan orang-orang rakyat-rakyat pengundi-pengundi baru, pengundi atas pagar yang tidak memihak kepada mana-mana parti. Bagi mereka, isu-isu yang kita katakan sentrik ataupun isu sentral ini, isu yang lebih berpusat dan lebih
menangkap jiwa mereka untuk menentukan siapa akan mereka memberikan undi berbanding dengan negeri lain, mungkin isu kenegerian yang lebih kritikal untuk mereka tackle dan sebagainya. Jadi boleh saya lihat di sini siapakah yang boleh menjadi champion dalam PRN Selangor untuk mengangkat isu-isu rakyat, terutamanya melibatkan kos sara hidup ini, melibatkan apa sahaja isu-isu yang memberi kesan kepada golongan B40, M40 hingga T20, T20. Jadi ini antara persepsi dan antara indikator yang boleh dipakai bagaimana untuk menarik kita katakan undi rakyat di negeri Selangor. Antaranya peluang pekerjaan juga. Mahasiswa, apakah peluang pekerjaan yang boleh dibuat di negeri maju ini. Jadi itu antara perkara-perkara yang dilihat amat penting sebenarnya oleh rakyat di negeri Selangor. Tok Man. Baik, terima kasih Faris Azman. Faris akan terus meliputi Selangor dan walaupun Selangor dijangka negeri yang paling hangat menjadi medan perang dan juga battleground. Kita akan memberikan liputan yang sama untuk semua negeri. Wartawan kami bersedia di kesemua 6 negeri untuk bawakan kepada anda yang terkini setiap hari sehinggalah 12 Ogos nanti. Hanya di saluran 501 Astra Awani, saluran pilihan raya anda. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.